Baik, salam sejahtera murid-murid. Selamat kembali kepada video kita pada hari ini. Kita akan bersambung dengan topik fokus yang ke-13, iaitu berkaitan dengan kemasukan ancaman komunis ataupun fahaman komunis ke negara kita. Okay. Jadi bahagian topik ini topik ini terdapat dua bahagian lah. Satu ialah tentang bagaimana cara kemasukan dia, satu lagi yang tentang penubuhan Persatuan Komunis Malaya. Okay. Yang bila tadi bawa masuk, dia memang dimulakan. PKM ini memang dimulakan di sini. Dia bukan dibawa masuk, tetapi terus dimulakan di sinilah. Ditubuhkan di Negeri Sembilan. Baik. Jadi dengan itu kita mulakan dulu tentang latar belakang dia. Kita harus faham dulu yang ini topik dalam bab 6 tingkatan 4 berkaitan dengan komunis. Jadi apakah itu komunis? Komunis ini adalah satu ideologi oleh Friedrich Engels dan Karl Marx. Okay, dan secara spesifiknya, bila kita sebut tentang komunis, definisi dia ialah satu fahaman yang memilik negarakan barang pengguna dan juga ekonomi. Maksudnya di sini ialah ekonomi dan barang pengguna adalah milik negara lah di dalam sesebuah negara komunis. Sekiranya negara itu, contohnya pada hari ini negara kita ialah demokrasi. Apakah itu demokrasi? Demokrasi ialah pemimpin dipilih oleh rakyat. Salah satu amalan utamanya ialah pilihan raya. Tetapi sekiranya hari ini negara kita ialah sebuah negara komunis, maksudnya di negara kita, ekonomi dan barang pengguna semuanya adalah milik negara. Dan negara akan tentukan pembahagian harta, barang dan dari segi kewangan, pembahagian kekayaan secara sama rata kepada semua orang. Nah, itu adalah idea fahaman komunis, iaitu nak bahagikan semua kekayaan dan juga barang secara sama rata, adil kepada semua rakyat di sesebuah negara. Okay. Jadi cikgu ulang, apakah itu komunis? Komunis ialah fahaman yang memilik negarakan ekonomi dan barang pengguna. Okay. Jadi orang yang mempercayai atau menganut komunisme, sebenarnya fahaman ini kita panggil juga komunisme, kita panggil sebagai komunis lah. Orang yang percaya, orang yang menganut fahaman ini kita panggil sebagai komunis. Jadi dari manakah datangnya komunis ke negara kita? Okay. Fahaman komunis ini datang dari dua negara, dibawa masuk oleh dua negara ke negara kita. Yang pertama ialah China, yang kedua ialah Indonesia. Ini kita sama-sama lihat bagaimanakah mereka membawa masuk idea fahaman komunis ke negara kita. Baik, untuk negara China, fahaman komunis dibawa masuk melalui satu cawangan, satu pertubuhan, satu persatuan. Nama dia ialah Parti Kuomintang atau KMT. Okay, jadi murid-murid kalau tulis Parti KMT pun betul juga. Okay. Jadi cawangan KMT ini, cawangan ni maksudnya dia asal dari China, tetapi dia buka di sini. Jadi contohnya McDonald ada banyak cawangan di negara kita walaupun dia dibuka di negara barat. Okay. Jadi sama seperti itu, Kuomintang ini dia berasal di China tetapi dia ada cawangan di sini dan cawangan KMT ini di hampir setiap bandar. Okay. Dia memang berleluasa lah. Dia memang berkembang pesat lah di banyak kawasan di tanah Melayu. Dan antara contohnya ialah seperti di Bandar Sungai Petani. Mengapa cikgu pilih Sungai Petani? Sebenarnya ada juga bandar lain. Contohnya kalau murid-murid nak tulis Melaka, Kuala Lumpur, Muar. Betul juga jawapan-jawapan tadi. Tetapi cikgu pilih Sungai Petani kerana Sungai Petani adalah tempat lahir cikgu. Okay, dan juga dekat dengan kawasan kita di seberang perai, okay, di Pulau Pinang.
Jadi selain daripada KMT, sebenarnya juga ada pertubuhan lain yang membawa fahaman komunis masuk ke negara kita. Contohnya seperti Main School. Main School. Okay, Main School ialah satu persatuan lain lah. Dan Main School ini adalah di bawah Parti Komunis China. Okay. Jadi PKC dengan KMT ini kemudiannya mereka akan berpecah. Ada perpecahan. Okay, mereka sudah hubungan sudah tidak baik. Dan kemudiannya Komintern di Moskow, okay, yang satu lagi pusat ni kegiatan komunis, persatuan dia Komintern mengarahkan untuk buka satu lagi parti komunis baru panggil PKN, Parti Komunis Nanyang, tetapi tidak berjaya dan itulah membawa kepada PKM pula. N tidak berjaya, tukar jadi M. Okay, M berjaya tu PKM ialah Parti Komunis Malaya yang kita akan lihat nanti. Okay, sekarang kita sambung kepada negara yang kedua yang membawa fahaman komunis masuk ke negara kita, iaitu Indonesia. Okay, Indonesia, pemimpin komunis menyebarkan fahaman komunis. Okay, jadi di fahaman komunis yang dibawa oleh Indonesia adalah melalui pemimpin. Dia bukan macam yang China tadi, pertubuhan, satu parti. Dia tak ada parti, dia adalah oleh pemimpin komunis. Kawasan dia adalah di seberang perai. Bukan sahaja tempat lahir cikgu, di kawasan ini pun juga ada penyebaran fahaman komunis. Contoh pemimpin adalah seperti Tan Malaka. Okay. Dan tetapi Parti Komunis Indonesia gagal menguasai Pulau Jawa, ya. Yang ini di Indonesia dia adalah gagal. Jadi dia pun datang ke sini nak usaha buka cawangan di tanah Melayu. Akan tetapi berjaya tak murid-murid? Sekiranya kita fikir apakah amalan, apakah nilai yang diamalkan oleh masyarakat Melayu, biasanya kita akan nampak salah satunya yang memang nyatalah bila kita bergaul dengan kaum Melayu ialah kesopanan mereka. Jadi itu mereka, budaya mereka adalah sebenarnya tidak menyokong kekerasan, dan oleh itu PKI walaupun cuba nak buka cawangan di sini tidak berjaya, tidak mendapat sambungan orang Melayu kerana komunis menggunakan kekerasan. Okay? Jadi sekiranya kita fikir tentang keadaan kita pada hari ini pun, kita nampak kekerasan ini membawa kepada banyak kesusahan. Contohnya apa yang berlaku, konflik yang berlaku sekarang dekat, seperti konflik yang berlaku sekarang di Palestin dengan antara Palestin dan Israel. Kita nampaklah bukan sahaja itu yang berlaku sehingga hari ini, mana lagi peperangan yang berlaku di negara lain. Apabila kekerasan digunakan, memang rakyat akan hidup sengsara dan dia tidak membawa kepada apa-apa kebaikan sebenarnya. Okay? Jadi sekiranya boleh, kecuali untuk pertahanan diri, sekiranya boleh kita nak mengelakkan penggunaan kekerasan. Seterusnya kita lihat kepada bahagian kedua, iaitu penubuhan Parti Komunis Malaya. Penubuhan Parti Komunis Malaya ini, dia seperti yang mana yang cikgu sebut tadi, setelah PKC dan juga KMT berpecah, jadi Komintern mengarahkan untuk menubuhkan PKN, Parti Komunis Nanyang, tetapi tidak berjaya dan diganti pula dengan PKM, Parti Komunis Malaya. Okay. Jadi Parti Komunis Malaya ini dia ditubuhkan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Dia bergerak melalui Kesatuan Sekerja. Sebenarnya ada cara lain juga dia menyebarkan fahaman ini. Bergerak ni maksudnya dia macam mana dia sebarkan, macam mana dia ajar orang ramai, sebarkan ajar dan dapat orang ramai percaya kepada komunis, terima komunis. Okay. Jadi ada banyak cara. Dia juga ada guna cara surat khabar, penerbitan, dan juga dia juga gunakan cara sekolah. Di sekolah pun mereka cuba sampaikan idea komunis. Tetapi yang agak berjaya ni salah satunya Kesatuan Sekerja lah. Mungkin sebab pekerja, kehidupan mereka memang mereka
dalam keadaan yang mungkin sebab kekurangan. Jadi apabila dalam keadaan tersebut dan mereka ada nampak apa, mereka boleh terasa kepentingan ekonomi, mereka nampak oh mungkin komunis ini memberi harapan kepada mereka apabila ekonomi dan barang pengguna di, uh, menjadi milik negara. Okay. Jadi oleh itu oleh itu ada yang menyertailah PKM. Dan kemudian semasa zaman pendudukan Jepun, PKM bekerjasama dengan British untuk memerangi Jepun. Walaupun kita kata dia gunakan keganasan, tetapi mungkin kita akan fikir dia akan menentang penjajahan semua itu. Tapi sebenarnya semasa pendudukan Jepun, PKM pernah bekerjasama dengan British. Okay, tujuannya nak menentang Jepun, dan PKM menerima bantuan latihan daripada pihak British, dan itulah hubungan lah yang wujud antara dua pihak ini hanya sehingga zaman pendudukan Jepun. Jadi selepas zaman pendudukan Jepun, selepas Jepun kalah, dua kumpulan ini, British dengan PKM, hubungan mereka sudah berpecah dah pula. Okay, sebab pada masa itu PKM seperti mana yang kita pernah belajar dalam bab 3 tingkatan 4 tentang keadaan negara kita selepas Perang Dunia Kedua. PKM telah membentuk sebuah pasukan tentera MPAJA semasa pendudukan Jepun yang bersambung untuk melakukan kekerasan selepas kekalahan Jepun untuk menghukum sesiapa yang didakwa bekerjasama bersahabat dengan Jepun. Okay. Itu adalah peristiwa keganasan 14 hari oleh Bintang 3. Jadi PKM telah melakukan kekerasan selepas kekalahan Jepun, dan MPAJA pada akhirnya semasa BMA dijalankan di negara kita oleh British. Setelah British kembali, MPAJA telah dibubarkan pada Disember 1945. Tetapi pada masa itu PKM masih dibenarkan bergerak di tanah Melayu, sehinggalah pada masa itu PKM terus menyebar ke dalam, menyerap masuk ke 300 lebih buah kesatuan sekerja dan mendatangkan kesan yang buruklah terhadap keselamatan negara, dan akhirnya baru British mengharamkan PKM. Baik. Itulah secara ringkasnya tentang kemasukan fahaman komunis dan penubuhan Parti Komunis Malaya. Baik, sekarang kita sambung kepada bahagian latihan. Sekejap. Okay, latihan kita pada hari ini, kita akan guna modul Pascal juga. Okay, yang tadi kamu murid-murid nampak, kat bahagian bawahnya ada jawapan lengkap yang sangat ringkas juga dan padat sesuai untuk rujukan murid-murid. Jadi pada muka surat 26 kita akan cuba jawab satu soalan struktur bersama-sama. Soalan A, nyatakan dua negara yang mempengaruhi kemasukan pengaruh komunis ke negara kita. C dengan I, bukan China India, tapi China dengan Indonesia. Yang ini tak susah kalau kita baca, kita boleh ingatlah. Dan seterusnya, bagaimanakah pengaruh komunis dibawa masuk ke negara kita? Yang ini kita cuba ingat kembali. Bagaimana dia dibawa masuk oleh China, orang di China. Bagaimana dia dibawa masuk oleh orang di Indonesia. Maka kita akan dapatlah 4 markah sahaja soalan ini. Maka kita berikan 2 setiap satu, ataupun di sini dia tak sebutkan pecahan, jadi boleh juga 3-1 ataupun 4 kepada salah satu pihak pun tak ada masalah. Dibawa masuk ke negara kita melalui pembukaan cawangan KMT, Kuomintang kan? Selain KMT, kita juga boleh bagi contoh seperti di Bandar Sungai Petani. Selain itu, cikgu tambah satu lagi lah untuk yang China.
melalui pertubuhan seperti main school. Okay, sampai sini tentang China. Uh, dari negara China. Selain itu, kita sambung pula dengan yang Indonesia. Pengaruh komunis dibawa masuk oleh pemimpin Indonesia seperti Tan Malaka. Tetapi hmm, usaha mereka kurang mendapat sambutan. Kerana apa? Kerana menggunakan kekerasan. Habis. Okay. Yang ini lebih daripada 4 dah lah. 6 markah. Tetapi maksimumnya. Okay, 1 markah untuk cawangan KMT. Markah kedua Sungai Petani. Markah ketiga Main School. Markah keempat pengaruh komunis di bawah pemimpin Indonesia. Markah mau masuk oleh pemimpin Indonesia. Kelima, Tan Melaka. Keenam, kurang mendapat sambutan. Ketujuh, menggunakan kekerasan. Tetapi maksimumnya 4. Jadi, tapi macam selalu cikgu sebut, untuk langkah keselamatan, kita bagi lebih lah. Jangan kedekut, bagi lebih, jangan bagi kurang. Okay, dan akhirnya, komunis cuba mewujudkan sebuah republik komunis di tanah Melayu. Mengapakah kita perlu menolak fahaman komunis? Okay, kita tahu biasanya cikgu ajar semasa kita lihat soalan kibat, kita boleh lihat, kita boleh cari dulu kata kunci dia. Di sini kata kunci dia ialah mengapakah. Jadi, tetapi satu lagi, bila kita nampak mengapakah, dia adalah kibat kesan. Kibat kesan ada 2 jenis, positif dan negatif. Tapi di sini kita sudah tahu, dia adalah komunis. Komunis ni sesuatu yang negatif. Dan mengapa kita perlu menolak komunis? Maksudnya, kita kena cerita tentang kesan negatif komunis yang menyebabkan kita tak mau dia. Okay, kita menolak dia. Jadi, kita perlu gunakan kibat kesan negatif lah di sini. Kita perlu menolak fahaman komunis kerana dapat menjadikan, dapat di sini mungkin kurang sesuai, kerana akan menjadikan negara tidak aman. Dan politik tidak stabil. Selain itu, apa lagi? Biasanya kita ada lagi tentang rakyat hidup sengsara dan cikgu nak fikir apa yang berkaitan sebab ada banyak kan, ada 8 isi. Okay. Dan okay. Walaupun okay, kita biasanya keselamatan negara tidak terjamin, kalau kita nak lebih eloklah. Ataupun imej negara terjejas. Yang kita guna yang itulah. Tapi keselamatan lebih lah, kita boleh ubah soal lah ikut sebab topik ini mungkin dia lebih kepada keselamatan. Nanti juga akan tambah isi yang selain daripada yang kibat kesan, imej negara akan terjejas. Okay, baik. Jadi hal ini sekiranya yang mampu, kita juga boleh beri sebab hal ini kerana komunis menggunakan kekerasan dan boleh menggugat keselamatan negara. Okay, yang ini lagi adakah dapatlah yang tadi yang mula-mula tadi cikgu gunakan tu lebih kepada apa yang kita hafal yang sesuai, 4 isi ni lebih sesuai. Ada isi lain seperti ekonomi. Okay, juga bolehlah murid-murid juga boleh tulis. Biasanya cikgu galakkan tulislah semua ke 8 isi. Okay, supaya dapatlah cikgu-cikgu akan cuba carilah mana isi yang berkaitan. Okay, tetapi di sini kalau kita faham komunis kan kita tahu dia akan menjejaskan keamanan sebab gunakan kekerasan, jadi kita boleh mulakan daripada isi yang lebih
relevant, lebih berkaitan. Okay. Jadi supaya dia ada kesinambungan kesan-kesan dia dan meningkatkan peluang kita mendapat markah lah di sini. Sebab jawapan kita akan lebih berkait dengan soalan. Okay, jadi inilah jawapan dia. Dengan itu, okay, kita dapat kalau jawapan ini kita akan dapat 1 markah negara tidak aman, politik tidak stabil, 2, 3 rakyat hidup sengsara, 4 imej negara terjejas, 5 menggunakan kekerasan dan 6 menggugat keselamatan negara. Jadi 6 tetapi maksimum 4. Okay, baik. Dengan itu tamatlah sesi kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.